Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita bersua lagi untuk menyambung pelajaran kita dalam mempelajari nahwu melalui kaedah nahwu ringkas Akademi Al-Quran Al-Bayan yang kita ni ada usaha sama juga dengan Rumah Ngaji Ampang Utama. Baik, jadi seterusnya saya terus kongsikan apa yang kita pelajari minggu lepas. Kita akan recap dulu macam biasalah. Sudahlah. Saya pun nak tarik tu tak ada lagi. Cakap dengan saya ke tu? Apa dia? Cik Shani ke? Baik, kita buat ulang kaji sikit ataupun kita recap pelajaran yang lepas. Jadi bila kita belajar Quran ni, boleh nampak tak? Jelas tak saya punya skrin ni? Untuk pelajaran Puan? Jelas. Jelas ya, Alhamdulillah. Jadi kita belajar tentang, bila kita belajar nahwu, kita belajar tentang kalimah. Maknanya kalimah yang kita nampak dalam Quran, yang kita baca tu, kita nak belajar tentangnya. Sebab objektif kita ni, apabila kita kenal kalimah, kita sepatutnya boleh terjemah kalimah itu. Itu kita punya objektif. Supaya kita dapat pelajaran secara langsung setiap kali kita membaca Al-Quran. Baik, jadi kalimah boleh dibahagikan dalam 3 kumpulan. Boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan kalimah. Jadi semua kalimah bahasa Arab yang kita lihat dalam Quran tu, semuanya boleh dibahagikan kepada kumpulan harf, isim dan juga fi'il. Bagi kemudahan, dalam nahwu ringkas ini kita tandakan juga harf dalam warna hijau. Isim ditandakan dengan warna hitam dan fi'il yang berwarna merah. Apa dia harf? Harf adalah perkataan yang tidak mempunyai nilai makna melainkan apabila digabungkan dengan isim dan jadi harf ni adalah kata yang boleh dikatakan dia Okay, saya mohon kerjasama kawan-kawan di online untuk pastikan tu mute ya. Mute melainkan apabila nak bertanya soalan. Terima kasih. Baik, jadi harf ni perkataan yang tidak mempunyai nilai makna. Dia ada makna sendiri tapi dia tak ada nilai. Macam susah kita tak faham. Melainkan apabila digabungkan dengan dan juga fi'il. Kemudian isim pula ialah kata nama dan kata nama tidak terikat dengan masa. Ini overview ya. Setiap kali kita belajar ni saya recap, kita kena ingat benda ni. Kemudian seterusnya pecahan untuk fi'il pula. Fi'il ialah kata kerja. Ringkasnya kata kerjalah. Dan dia terikat dengan masa iaitu masa lampau, masa kini, masa depan ataupun kata perintah. Jadi minggu lepas kita kita explore satu-satu. Maknanya kita go through satu persatu. Jadi minggu lepas kita belajar tentang harf. Harf pula boleh dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu kata tugas. Yang pertama kata tugas dan yang kedua kata sendi. Dan kita fokus pula kepada kata tugas. Manakala yang kata tugas ni, apa tugas dia? Bila kita sebut dia kata tugas, berarti dia ada kerja. Kehadirannya ataupun ada je kata tugas tu akan mengubah baris akhir perkataan selepasnya. Perkataan apa yang diubah? Perkataan apa yang selepasnya? Jadi kata tugas harfu jar mengubah baris isim yang datang selepasnya. Harfu nasab pula mengubah baris akhir isim dan juga fi'il. Maknanya dia ada 2 tugas lah. Dia boleh bertugas untuk isim dan dia juga boleh bertugas untuk fi'il. Dan yang ketiga, harfu jazam. Harfu jazam
bertugas untuk fi'il. Jadi bila kata tugas tu macam mana? Dia mengubah baris akhir daripada baris yang default, baris asal iaitu baris dhammah, dia tukar kepada fathah ataupun kasrah, sukun. Baik. Harfu jar. Jadi kita dah belajar harfu jar, kita tengok dalam pelajaran keberapa dan kita dah buat latihan harfu jar. Latihan harfu jar pada muka surat dalam buku, siapa yang dah dapat buku harfu jar ni, kita tengok ni kita dah buat, kita dah kenal. Ada 9 harfu jar yang kita pelajari iaitu min, kita sebutkan sama-sama. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, la, li. Ni semua adalah perkataan di awal. Maknanya kalimah harf yang akan berada di awal isim. Jadi dia mengubah baris akhir kepada perkataan selepasnya iaitu isim. Okey. Jadi harfu jar kita pun dah buat latihan. Ada lagi tak harfu jar dalam Al-Quran? Ada lagi tak? Ada banyak lagi. Dalam Quran ada beberapa lagi. Tetapi yang kita perlu kuasai ataupun yang kita perlu kenal dan boleh terjemah adalah 9 ini sahaja. Banyak ke? Contoh dia apa? Contoh maksudnya? Inilah contoh. Contoh yang lain-lain tu kita boleh baca dekat dalam. Contoh yang lain macam waw jar. Waw pun ada yang jadi jar macam tu. Contohnya waw ada maksud dia jar. Dia huruf jar juga. Kalau kita tengok dia jadi baris kasrah maknanya dia jar. Dia kasrahkan. Tu contoh yang lain. Tapi ada dekat mana? Kalau dalam buku kita tu kita boleh tengok dalam panduan terjemahan. Untuk yang berada di dewan ni panduan terjemahan yang ini. Dalam ni ada senarai harfu jar yang lain warna orange. Buku lagi satu. Tapi kita ini macam lebih kepada rujukan. Yang kita akan gunakan ialah buku kaedah. Selamat datang kepada Encik apa tadi? Haji Wan Rohaimi. Baru menyertai kelas kita pada hari ini. Tahniah diucapkan, insya-Allah. Semoga bermanfaat apa yang saya dapat kongsikan pada modul ini. Ini contoh harfu jar kita dah buat. Kemudian selepas harfu jar kita belajar, kita terus kita dah teliti ataupun kita dah tengok harfu nasab. Jadi contoh-contoh harfu nasab kita dah buat dan latihannya kita juga dah selesaikan. Okey, harfu nasab. Harfu nasab dan juga harfu jazam. Kita dah sekaligus. Harfu nasab yang kita baca kat sini berapa? Ada berapa? Kita sebutkan? 5. Ada 5. Okey. Sebutkan la'alla. Anna. Inna. Lan. An. Jadi harfu nasab dia akan menukar baris isim ataupun fi'il selepasnya daripada baris asal dhammah kepada baris fathah. Dia akan menukar kepada baris fathah. Ataupun nanti kita belajarlah kemudian. Buat masa ni kita ambil yang basic je dulu. Ini semua perkara yang paling asas. Kita faham konsep. Kalau kita tak boleh ingat perkataan-perkataan ni semua, no worry. Sebab apa? Tujuan kita nak kenal. Bila kita jumpa, kita kenal. Melalui kod yang ada di bawahnya, melalui warna. Ini benda-benda yang kita mudahkan supaya kita boleh kenal. Objektif dia kita nak kenal dan kita nak apa objektif dia? Daripada awal lagi, teacher selalu ulang. Kenal dan terjemah. Bila kita terjemah, baru kita boleh faham. Mesti boleh terjemah dulu, kan? Boleh faham. Baik, itu harfu jazam dan kita dah tengok juga contoh harfu nasab, contoh harfu jazam dan kita juga telah buat latihan harfu nasab dan harfu jazam pada muka surat 9 dan muka surat 10. Betul ke? Ada teacher terlepas pandang tak? Betul. Betul kan? Kita dah buat. Jadi hari ini ada soalan. Selepas buat latihan mungkin balik-balik tu macam ada soalan nak tanya. Jadi soalan tu teacher kata apa?
Kalau boleh tanya, silakan tanya. Tetapi kalau kita akan masa soalan tu kita nak, kalau teacher boleh jawab terus, memang pertaining tu apa yang kita dah belajar, kita jawab terus. Tapi kalau benda tu, soalan tu belum lagi, sebab kita belum sampai, maknanya teacher akan kata KIV dulu. Tapi jangan buang soalan tu. Soalan tu kita akan gunakan balik semula nanti. Kita tengok sama ada kita dapat tak menjawab soalan tu selesai daripada modul ni. Baik, ada soalan tak? Daripada minggu lepas? Ada? Yang online boleh jawab? Tak ada saya kira kalau tak ada, kalau ada soalan kemudian boleh bagi tahu pada admin. Okey, ada juga orang yang baru masuk hari ini. Alhamdulillah. Tak apa, pelan-pelan kalau tak boleh yang baru masuk. Maksud saya tu macam ni. Kalau baru hari ni kita nak belajar ni kan, baru masuk. Don't worry, kita ambil je apa yang kita dapat. Try to faham konsep dia dulu. Dan kita juga boleh tengok pada video nanti. Lepas kelas ni, boleh ulang. Baik, kita, mana tadi nota teacher tu? Dah hilang. Okay, ada sebelah ni. Baik. Jadi kita balik semula kepada kita punya bahagian ni nota yang sebelah kanan teacher ni. Nanti teacher tunjuk sekarang. Jadi kita masih fokus, kita masih lagi pada harf. Jadi harf ni ada yang pertama kata tugas, yang tadi teacher baru je overview, maknanya recap perkara tu. Dan yang kedua adalah kata sendi. Hari ni kita tengok kata sendi. Maknanya topik baru sikit. Hari ni pelajaran baru ialah mengenai kata sendi. Kata sendi ni bolehlah kita secara loose-nya, secara nak cakap sentiasa macam itu tidak kata sendi boleh juga dikenali, kalau dalam bahasa Inggeris kita kata conjunctions. Boleh nampak ke? Conjunctions, kata sendi. Bagi yang tak tahu bahasa Inggeris ni, don't worry, jangan risau. Kata sendi apa dia? Dia tak ada tugas. Maknanya dia tidak mengubah baris akhir kalimah selepasnya. Dia tak ada buat kerja tu. Tapi dia hanya menghubungkan. Nama dia pun sendi, jadi dia menghubungkan satu idea ke, dia menghubungkan ayat ke, dia menghubungkan perkataan, macam itulah. Jadi ada banyak kata sendi dalam Al-Quran, tetapi yang kita fokuskan hanyalah, ada berapa dekat sini? Ada 12. Ada 12 yang kena hafal ke? Tak payah, jangan stres. Nak hafal boleh silakan, tapi jangan stres kalau tak boleh ingat. Kerana kita akan jumpa banyak kali. Jadi kita boleh rujuk kepada jawapan. Yang penting kita kenal, ni kata sendi. Jadi dia tak akan mengubah baris. Faham konsep dia tu? Baik ya? Okey, kemudian kita baca. Kita baca dan kita terjemahkan bersama-sama. Pertama, summa. Summa. Kemudian. Kemudian. Fa. Fa. Maka. Maka. Atau lalu. Atau lalu. Wa. Wa. Dan. Dan. Atau sedangkan. Sedangkan. Jadi wow ni, yang kita fokus pada kata sendi ni ada dua maksud lah. Satu, kalau di bawahnya tulis ataf ataupun di bawahnya tulis istinaf, maknanya ini maksud dia dan. Kalau sedangkan, ini menunjukkan maksud dia adalah hal. Wow, kita terjemahkan bila bawah dia ditulis hal, kita terjemahkan sebagai sedangkan. Selain daripada sedangkan, boleh juga kita terjemah sebagai padahal. Ya, ini wow hal. Tapi kalau dah ingat dua je, tak apa. Kalau tak ingat, tak apa. Yang penting kalau sekarang ingat satu je, wah tu dan. For the beginning, in the beginning boleh, tak apa, silakan. Nanti kita akan lihatlah perbezaan dia bila kita start buat latihan. Seterusnya, lakin. Lakin. Akan tetapi. Innama. Innama. Sesungguhnya tidak lain. Tidak lain. Okay, jumpa je innama, maksud dia. Faham tak maksud sesungguhnya tidak lain? Apa maksud sesungguhnya tidak lain? Yang tu je lah. Okey, itu bahasa biasanya kita kata yang tu je lah. Maknanya kalau bahasa persuratan dia tidak dapat tidak.
adalah satu kemestian. Jadi bila Allah sebut dalam Quran kita nampak innama, sesungguhnya tidak lain, tidak dapat tidak, ia mesti begini. Macam tu. Ya, Nama tu satu perkataan. Kita anggap satu huruf. satu perkataan. Satu kalimah. Satu Betul. kalimah. Kalimah harf. Di bawah ni adalah kod yang warna hijau, di bawah ni adalah apa benda dia. Kalau kita jangan, tapi jangan, like I said lah, saya awal-awal lagi saya kata jangan stres. Benda ni kita bukan perlu hafal. Kita faham aja. Faham konsep dulu. Jadi tapi kita boleh kalau nak hafal terjemahan dia lah. Innama mesti terjemahkan. Kalau kita terjemahkan sesungguhnya saja dia tak sempurna lah. Kena terjemahkan sesungguhnya tidak lain. Innama. Okey, ma, la, tidaklah. Tidaklah. Dengan syarat di bawah ni tulis naf, N-A-F. Maknanya dia huruf nafiyah. Ma ataupun la. Kalau la tu ada jangan tu maknanya Yang kita dah belajar sebelum ni. Apa dia? Kod dia bukan NDF lah. Bukan. Kalau la yang sebelum ni kita dah belajar juga. La apa? Jangan, ini pun janganlah. panjang juga. Janganlah. Tapi di bawah ditulis sebagai Bawah tu jazam. bawah kita tulis J, M. Z, M. M. Maknanya dia la jazam. Jadi la jazam terjemahannya Janganlah. janganlah. Dia tak termasuk kata sendi, dia kata tugas. Dia akan mengubah baris kalimah selepasnya. So this is different. Ini berbeza sedikit. Okey. Lau, La. Jikalau. sama ada dia huruf syarat atau huruf masdar. Again, it's okay. Benda tu akan ada dalam Quran yang kita buat ni, akan ada. Dah ada perkataan ni. Yang kita perlu ingat, kenal. Kalau nampak lau, lepas tu dia warna hijau, terjemahan dia, jikalau. Ada persamaan dengan bahasa kita ni, lau. Bolehlah kita buat sebagai satu device, macam cara lah untuk kita ingat. Baik, au atau am. Maksud dia atau. La, nescaya. Atau pasti. Tengok di bawah dia taukid atau jazam. Kalau di bawahnya dia ni la, tapi di bawah dia jar, maknanya maksud dia apa? Bagi. Ahsanta. Kalau saya cakap ahsanta, jawab dia macam mana? Ahsanallahu ilaik. Okey. Boleh? Setakat ni ada soalan? People online? Ada? Boleh ke? Saya tak nampak nama ni. Nampak nama. Boleh. Boleh iPhone, Huawei. Huawei ni saya tahu. Puan Nuriza, Cik Shani. Okey Cik Shani? Boleh? Kalau boleh follow, alhamdulillah. Kalau tak boleh follow pun, alhamdulillah. Ala kulli hal. Kalau tak dapat semua, mustahil tak dapat apa-apa. Betul tak? Setuju. Okey, alhamdulillah. Jadi kita sekali lagi kita sebutkan bersama-sama. Bagi yang ada buku, boleh tengok muka surat 11. Bagi yang tak ada buku ataupun sebenarnya saya lebih suka bila saya mengajar ni, pelajar semua tengok skrin. Yang online tengok paparan saya di skrin saya, dan yang di dewan tengok pada skrin yang saya tunjuk. Sebab di situ saya ni kadang cakap ni, saya point kepada perkataan-perkataan tu. Tapi kalau ada masalah nak tengok tu, bila tengok memancar-mancar ke, sakit mata ke, silakanlah. Yang mana yang mudah untuk kita ya. Baik, seterusnya kita ulang lagi sekali. Summa, kemudian. Fa, maka atau lalu. Wa, dan sedangkan. Lakin, akan tetapi. Innama, sesungguhnya tidak lain. Sedangkan. Tidaklah. La, tidaklah. Lau, jikalau. Au, atau. Am, atau. La, nescaya. Atau pasti. A, adakah.
illa illa melainkan melainkan atau kecuali. atau kecuali. Maksud dia sama je. Melainkan ataupun kecuali dalam bahasa kita adalah perkataan yang memberi maksud yang sama. Qad Qad benar benar-benar atau pasti. atau pasti. Alhamdulillah. Kalau teacher tutup mungkin kalau dengan anak-anak ni senang sikit. Kita tutup jawapan, suruh dia orang buat, dia biasanya boleh buat. Tapi untuk kita dalam kelas ni, kita teruskan kepada latihan. Kemudian kita tengok contoh di dalam potongan-potongan ayat. Kemudian kita akan buat latihan tu bersama-sama. Baik, contoh harf ataupun kata sendi. Yang berikut adalah contoh-contoh kata sendi bersama contoh kalimah yang menyusulinya. Baik, kita tengok. Perhatikan bahawa baris akhir kalimah tidak berubah secara jelas atau secara andaian daripada baris yang asal. Tapi fokus kita pada secara jelas ni dulu. Secara andaian ni belum lagi. Baik, kita pergi kepada yang baris yang pertama. Au. Dalam ayat au kasayyibin. Jadi kita terus je terjemah je. Sebiji yang kita jumpa tadi tu kalau jumpa au atau seperti hujan lebat. Ini pelajaran yang kita dah buat minggu lepas. Huruf apa ni? Yang ni. Okey, tengok saya bulatkan. Huruf apa? Ka. Huruf apa? Okey. Huruf ja. Kat sekarang memang semua dah tahu kenal huruf tahu. So tak boleh jawab huruf kaf, huruf apa. Kena jawab terus apa dia punya nama itulah. Jadi huruf jar. Jadi yang kita dah belajar ni bolehlah kita tambah. Jar. Walaupun dia contoh. Au, atau. Am atau. Ini ada dua. Maknanya ini ada dua kalimah di sini. Lam. Jadi atau lam kita dah belajar. Apa dia? Jazam atau tidak. Ni yang kita baru belajar ni. Atau tidak. Summa. Tengok summa dalam ayat. Summa yumitukum. Jadi summa yumitukum. Kemudian ia mematikan akan kamu. Fataqun nara. Ni fa. Satu perkataan ni. Jadi terjemahan dia. Maka. Apa beza maka dengan summa? Maka dengan? Summa. Maka fa dengan summa. Dari segi maksud dia. Kemudian dengan maka. Apa beza? Rasa macam ada beza tak? Ada, maka akibat. Maka akibat. Kalau summa? Rumah tu kemudian dia macam itu kata kita kan? Atau kata kita kan? Dia sebab itulah kadang-kadang kita tak boleh nak terjemah dia macam conjunctions macam dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Arab, bila sebut summa ni, dia ada maksud delay. Dia macam bukan immediately. Kalau kata kemudian ni, dia ada memberi maksud ada delay sikit. Maknanya bukan immediately. Tapi kalau fa ni, dia memberi maksud macam almost immediately. Maka immediate. Dia ada memberi maksud segeralah. Maknanya kena segera. Ini sesuatu benda yang segera. Ini dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ada benda ni. Bahasa Inggeris mungkin tak ada. Sebab itu Quran yang dalam bahasa Arab ni sangat penting lah untuk kita bezakan. Harf tu maksud dia macam tu. Kenapa dalam hal ni Allah guna fa? Kenapa guna summa? So ni yang kita ada beza. Okey, seterusnya wa. Wa yang ni wa sedangkan. Kerana ada perkataan hal dekat sini. So di sini ada dua kalimah. Wa harf hal. Waw al-hal. Jadi terjemahan dia sedangkan. Ma tidak. Manafiyah tidak. Dan ataupun sedangkan tidak. Kalau wal hal tu maksud dia dah lain kan daripada dan saja kan. Sedangkan maknanya dia ada change of ideas ataupun ada perbezaan dari segi idea lah, dia dah bertukar. Dia tukar sikit. Lau, jikalau. Lau yu'ammar. Kadang-kadang lau ni boleh juga kita terjemahkan
Kalau dia kena tengok juga kepada kesesuaian ayat. Tengok konteks. Walaupun. Ada kita tambah pun ni lah. Walaupun, jikalau pun. Jadi kalau dalam bahasa Melayu bila nak kata nak tambah pun tu, dia tak ada, orang tak gunakan jikalau pun. Orang gunakan walaupun. Kita yang tu kita reservekan untuk yang huruf jazam kita belajar minggu lepas. In tu kan. Jika atau sekiranya. Lakin, walakin. Jadi kat sini kita tahu ni satu huruf. Maksud saya satu kalimah. Jadi di sini sebenarnya ada dua kalimah. Dua-dua kalimah tu adalah harf. Walakin dan akan tetapi. Jadi pelajaran apa kita buat ni? Pelajaran ni bila kita kenal kalimah, kalau ada dua huruf kat situ, kita penggal huruf tu. Dua-dua tu. Maknanya ni satu huruf yang pertama ni satu kalimah, huruf yang kedua pun kalimah yang kedua. Maknanya ni satu kalimah, ini satu kalimah. Kita belajar ni kita kena bezakan. Dan kita boleh terjemah. Itu maknanya kita boleh kenal lah tu. Kadang-kadang ada tiga harf. Maknanya ada tiga kalimah huruf. Harf. Ya? Kalau macam ni dengan kala, mudah sikit. Yu'akhidukum. Maknanya dua kalimah. Ma wa ma. Sama juga. Ni ada dua kalimah. Jadi yang pertama kalimah tu apa? Kadang-kadang kita nampak dua ni kita tak boleh terjemah. Tapi bila kita penggal, kita boleh terjemah. Macam itulah. Kita boleh terjemah yang pertama. Kalau kita lupa yang kedua. That's why saya kata tu belajar juga macam mana memenggal pada pelajaran ni. Okey, seterusnya innama, sesungguhnya tidak lain. Dalam bahasa Arab tu satu je kalimah ni. Tapi dalam bahasa kita ni ada tiga kalimah, tiga perkataan. Sesungguhnya satu, tidak satu, lain satu. Sesungguhnya tidak lain. This we need to remember lah. Maksudnya kita kena fahamlah konsep dia. Illa, melainkan. Illal fasiqin, melainkan orang-orang yang derhaka. Seterusnya qad. Ni ada berapa ni? Ada berapa kalimah ni kat sini? Faqad dhalla. Ada dua. Ahsan tak? Jadi kita kat sini kita terjemahkanlah. Fa ni maka, qad ni benar-benar. Dia punya kod akan bergantung kepada kalau bahasa Arab tu baca daripada kanan ke kiri, kod ni kita baca daripada kiri ke kanan. Satu pertanyaan, teacher. Dekat sikit, nanti kawan dalam tadi. Satu pertanyaan. Faqad. Kita tahu yang itu ialah harf sebab dia berhijau. Kan? Tahu harf. Tapi kod tu menunjukkan apa? Menunjukkan dia punya harf jugalah. Dia punya apa? Dia punya. Tapi daripada kod tu kita tahu sama dia harf tidak. Harf tu dah warna lah. Tapi kalau kod tu jawab THQ itu lain lah. Itulah tadi kita dah sebut lagi contoh dah ada. Apa dia? Maknanya dia kita dah ada contoh. Dia kod ni ialah harf juga. Tapi kita tahu buat masa ni kita tahu terjemahan dia benar-benar. Kita THQ ni kita belum tahu lagi kan. Nanti as we go kita boleh tak saya kata setakat ni lah saya kata saya kata hijau maknanya harf. Ya. Okey, yang bawah tu GWB macam THQ itulah peranan harf itu dalam perkataan. Boleh tak juga betul. Boleh. Peranan harf. Peranan tu kita belajar nanti modul 2. Kita tak nak cerita dulu peranan tu. Tapi hijau tu harf lah. Harf. Hijau tu harf je dulu. Kalau peranan dia yang faham, yang kita perlu faham sekarang, ada perkataan harf yang tidak ada peranan yang mengubah baris tu. Jadi bila di situ dia hanyalah keberadaan di situ ayat dia. Satu ayat tu memberi maksud kepada ayat. Peranan harf tu dalam ayat. Harf memang dia hanya ada peranan apabila dia bergabung dengan perkataan lain. Yes, isim ataupun fa'il. Kalau teacher, dia pun Assalamualaikum teacher. So kalau yang kod tu boleh kita kata jenis harf? Boleh. Nama kan pasal kita nak nak tahu apa type of harf tu kan. Itu yang you guna kod tu kan? Yes. Kod tu kita boleh tahu, tapi kat mana kita tengok tu dalam panduan ada banyak lah dalam. Okay. So THQ ni belum kita belajar kan? That's why Ustazah kata KIV kan? Ya, kita belum belajar secara detail, tapi kalau kita nak tahu makna dia, nama dia tu ada di sini. Yang saya kata tadi tu. Ada dalam ada dalam tengok kisah Mubayyinah.
mushaf tu diorang ada juga panduan tu. Ni saya tengok dekat kata sendi ni. Hmm. Okay. Di bawah tu yang warna hitam tu is the how to pronounce the code tu. Okay. Dan kalau dapat yang tu alhamdulillah. Okay. TWKD that means harfu taukid. Kalau JWB maknanya la ni la jawab. Macam itulah. Okay. Kalau THQ tadi mana kita tahu nama dia? Harfu tahqiq. Okay. Tahqiq. Jadi kat situ stop je dekat situ. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah ala kulli hal. Dekat dalam Mushaf Mubainah. Tak dengar. Apa Cik Zainal tanya? Ada. Summary code tu ada dalam yang ni, buku panduan. Okey, untuk sebab ada yang dah bertanya, jadi saya boleh ceritalah. Kat bawah ni dia tulis, bawah yang ni tak ada tulis sebab dia contoh dah. Dalam muka surat depan dengan gambar warna hijau, muka surat 7, muka surat 6, muka surat 5 pada buku warna orange ni. Kawan-kawan boleh nampak? Ni buku ni. Panduan. Saya faham dalam kelas kita ni mungkin ada yang dah tahu, dah belajar, tapi cuma lebih baguslah kalau dapat betul-betul manfaatkan buku ni. Kerana apa? Orang yang dah belajar, siapa yang dah ada basic, sekarang ni dalam kelas ni adalah belajar macam mana nak gunakan buku ni dan macam mana nak sampaikan pula pada orang lain. Silakan jadi harf tu punya nama betul dia dan terjemahan dia ialah pada muka surat 4, muka surat 5, 6 dan 7. Ini yang dimaksudkan. Ya, ada di atas dia tu. Baik, saya tak nak pergi yang tu dulu, tapi boleh rujuklah. Okey, saya tulis dekat sini. Lagi harf yang lain ni boleh pergi pada muka surat dalam buku panduan. Buku panduan muka surat 4, 5, 6 dan 7. Muka surat ni. Dalam buku panduan. Baik, kita buat latihan. Sekarang kita cuba latihan, kita terjemahkan kalimah by kalimah, iaitu semuanya terjemahan kalimah kata sendi. Ya, harfu sendi. Baik, kita cuba. Siapa nak cuba? Jadi sediakan, make sure bila you nak jawab, you unmute. Semua unmute, dan yang di sini, yang di Dewan pegang mikrofon. Ya, and mikrofon tu dia tak berapa sensitif, jadi dia kena dekat sikit pada mulut jika nak jawab. Mari kita buat. Okey. Nama dia kalau yang bahagian lapisan ketiga iaitu nama harf tu, kalau tak ingat tak apa. Boleh je rujuk buku. Shall I give you all 5 minutes? Perlu tak? 5 minit atau terus je jawab? Saya bagi masa sikit kot. Semua tak jawab, saya bagi masa sekejap je 5 minit dan saya pun kena nak berlari sekejap ke belakang. Sana? Alright. Boleh cuba. Okey, saya panggil anak-anak yang di dalam dewan dululah. Kita buat, maknanya ada baris pertama ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi buat 5. Berapa orang kita ada? Kita ada 5 orang anak-anak dalam kelas ni. Cuba Aisyah. Ada mikrofon, ambil dekat Cik Zainal. Lepaskan. Ambil. Okey, cuba Aisyah dulu. Aisyah terjemahkan ma.
Terjemahkan ma dulu, lepas tu Majidah kedua, yang fa, okey, dengar teacher sebut, lepas tu terus terjemahkan, teacher tuliskan. Ma, Tidaklah. dekat lagi. Tidaklah. Tak dengar. On tapi tak dengar. Ma, Tidaklah. tidaklah. Ya. Huruf apa ni? Ingat tak? Huruf ma apa? Manafiyah. Nafiyah. Tak apa, tak ingat tak apa. Okey, Majidah, fa, Maka atau lalu. lagi sekali. Maka atau lalu. Maka atau lalu. Huruf apa? Apa? Ataf. Ya, ingat satu je ataf. Okey, no problem. Lagi satu dia ada juga masuk syarat. Syarat jawab. Jawab pun ada. Okey, illa mawaddah. Dekat-dekat. Melainkan. Ahsanti. Baik, semua tadi pun ahsantuna. Okey, melainkan. Tak apa kalau tak ingat dia punya ketiga. Nura cuba buat wa Dan. Bagus. Summa Munira. Kemudian. Tak dengar Munira? Kemudian. Dekat sikit lagi. Kemudian. Betul. Alhamdulillah. Kemudian. Okey. Siapa lagi di dalam dewan? Saya panggil Cik Zainal boleh? La Nafia. Bagi mikrofon pada Cik Zainal. Tolong paskan. Tidaklah. Tidaklah. Mikrofon tu dia memanglah dia kena dekat-dekat je gitu. Okey, Cik Saziman nak buat ataupun Cik Samir, minta maaf lupa pula nama lagi tadi. Astaghfirullahalazim. Nazri, bukan? Sesungguhnya tidak lain. Lagi sikit. Kuat sikit. Sesungguhnya tidak lain. Betul. Sesungguhnya tidak lain. Sesungguhnya tidak lain. Okey, Encik Rohaimi. Lakin ni akan tetapi. Akan tetapi. Bagus. Alhamdulillah. Okey, di online siapa nak cuba? Qad ada takers from online? Pasti. Baik. Tak kisahlah ya, saya tak nampak ni, saya tak boleh nak tengok, nak panggil nama pun tak. Silakan jawab. It's okay. Atau. Lau. Jikalau. Alhamdulillah. Wa. Dan. Wa istinaf dan. Kalau wa istinaf dan. Summa. Kemudian. Au. Atau. La. Bagi. Ini kata sendi. Ni bukan jar. Kalau tulis jar kat bawah baru terjemah dia bagi. Tapi ni la apa? Nescahaya. Nescahaya. Kalau nescahaya maknanya taukid. Adakah? Yes. Wow, hal. Sedangkan. Okey, saya gunakan short form. Kalau ajar anak-anak tak boleh gunakan short form. Kalau ajar orang dewasa tak apa. Orang anak-anak kalau boleh kita tulis penuh-penuh. Adakah? La nafia. Tidaklah. Fa. Maka. Okey. Atau. Lakin. Akan tetapi. Innama. Sesungguhnya tidak Tidak. Kita dah jumpa 2-3 kali dah ni. Maksudnya bolehlah, insya-Allah kita akan ingat. Dengan syarat pelajaran baca Quran ni kena baca, kena sebut, kena bunyi tu kita sebut tu kita dengar. Kalau tidak dia berlalu macam tu je. Dan tak boleh, mesti fokus. Kalau tak fokus, saya bimbang kita tak fokus, kita tak dapatlah yang sepatutnya kita dapat. Sedangkan kita boleh dapat lebih tapi kita tak dapat kalau tak fokus ya. Qad. benar-benar pasti. Benar-benar pasti.
ataupun pasti. Dua-dua boleh. Lau, jikalau. Kalau. Au, Atau. la, Nescaya. Nescaya. summa, Kemudian. dan. Wa istinaf, Dan. kalau waw hal, Sedangkan. Sedangkan. kan. Kalau ma, Tidak. tidak ataupun tidaklah. Lah tu macam bahasa kita, boleh nak letak, tak boleh letak, letak macam sedap lagi kadang-kadang. Ada kala letak tu tak sedap pula. Fa, Maka. Maka. atau lalu. Lalu. Illa, Kemudian. Melainkan atau kecuali. Kecuali. bukan tak tahu, terselah, tersasul. Adakah? Adakah La, Tidaklah. tidaklah. Macam tu je. Jadi kita jazam. ya. Kat Okey. sini ada tulis jazam kat bawah. Kalau buku ada tulis jazam, maknanya maksud dia apa? Janganlah. Janganlah. So tengok pada buku. Kalau yang kita buat tu maknanya kita kena alert. Kita bukan semualah ni janganlah. Bukan semualah ni tidaklah. Ada taklah tiada? Ada juga. Kita dah jumpa belum? Belum. Nanti kita jumpalah. Bila kita jumpa, kita tengok dalam panduan, insya-Allah ada. Okey. Sekarang kita buat pula latihan 6 ni bersama-sama. Maknanya kena cubalah. Kita terus je sama-sama ya. Sebab kita kita ni terkekanglah dengan masa ni. 1 jam ni. Jadi kita cuba je terus je buat. Macam dalam contoh. Ya, adakah ini apa dia dah buat contoh dah. Ni dah dibagi contoh dan dijawabkan. Okey, kita teruskan pada ayat 26 ni. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi ada 2 kalimah kita buat senggat dekat tepi ni, kita dah penggal lah maknanya. Apa dia maksud dia? Atau. Lam? Tidak. Tidak. Atau tidak engkau mengancam akan mereka la? Tidaklah. Tidak mereka beriman. Walakin la ya'lamun. Ada 2 juga. Dan. Lakin. Tetapi. Akan tetapi. La. Tidak. Mereka mengetahui. Baik. Yang seterusnya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ada 2 juga. Di bawah. Dan. Okey. Ini waw ni hal ke istinaf? Istinaf. Hal. Cepat awal ayat. Sedangkan. Ma? Tidak. Dia tulis wama tu bawah tu dia tulis hal. Ya. Betul. Jadi kalau sedangkan lah. So dia bukan dan lah kan? Sedangkan. Betul? Sedangkan. Ya, kalau wa ni tadi saya katakan kita baca bahasa Arab kanan ke kiri yang ni, tapi bila kita nak terjemah tu kita untuk di segmen maknanya kita kena buat kiri ke kanan lah. Ya. Illa kecuali boleh melainkan boleh akan diri bagi mereka. Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya tidak lain. Okey. Ni jangan ngelat. Dia jangan tak nak sesungguhnya lah, sama je kat saya maksud dia. Kalau kita belajar yang ni ikutlah ya, sesungguhnya tidak lain. Fahum la yarji'un. Maka mereka tidaklah. Ini tak sesuai nak cakap lah, tidaklah. Tidak mereka kembali. Walau ada berapa huruf? 2. Okey, walau dan jikalau walau sya'allahu la zahaba, dan jikalau telah menghendaki oleh Allah la nescaya. Sebaik tak ada tersebut macam hari tu saya tersebut Nescafe. Pasti boleh tak? Pasti.
Pasti pun boleh. Pasti boleh. Okey. Summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian. Kemudian ia mematikan akan kamu, summa kemudian ia menghidupkan akan kamu. Ataj'alu fiha. Adakah? Tinggal kat situ, adakah. Engkau menjadikan di dalamnya. Okay, ni huruf apa? Fi. Huruf jar. Kita bolehlah tulis yang kita dah belajar tu, kita tahu. Au kasayyibin. Atau. Ka huruf apa? Ka seperti. Jadi- Huruf harf jar. Jar. Ahsan. Walaqad ataina Musa. Dia ada berapa? Tiga. Kalimah? Tiga, yes. Wa, Dan Dan. la. Niscaya. Yes. Biasa kalau laqad dia akan kita ambil benar-benar. Benar-benar. Bila dia tegak together, benar-benar. Qad Pasti. pasti. Benar-benar pasti telah mengurniakan oleh kami akan Musa. Illa an yasaddaqu. kecuali. Bahawa mereka memberikan kelepasan. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya tidak Dia lain. tidak lain. Sesungguhnya tidak lain. Siapa yang dah buat sebagai homework, saya tahu mesti ada yang dia dah tengok dah nota daripada kelas malam. Jadi saya dah bagi latihan ni, dia dah cuba. Masya Allah. Ini kudos to you lah kalau siapa yang dapat buat tu dan ada soalan, insya-Allah boleh tanya ya. Okey. Kita dah selesai latihan ni, latihan yang senang sikit ni. Jadi kita sekarang buat latihan 7 iaitu latihan majmuk. Maknanya kita mengumpulkan apa yang kita belajar daripada hari kedua sampailah sekarang. Boleh? Latihan 7. Jadi kita buat sama-sama. Terjemahkan harf tersebut berpandukan kod di bawahnya. Tak ingat kod boleh refer buku, boleh refer kepada buku kaedah. Baik, kita cuba. Lijar. Terjemahan dia? Bagi. Okey, buat ramai sesama dalam kelas ni yang online dan juga yang fizikal. An dari hal ataupun daripada. Illa kecuali. Tak berapa dengar ni suara online ni, tapi jawab Kecuali. Okey. Fijar. Dalam Pada di. Bila nak guna tengok pada kesesuaian ayat. Bi. dengan Pada. Ataupun kepada. Oh, lagi satu saya nak peringatkan. Bila saya kata kesesuaian ayat tu, bila terjemahan yang kita dah buat tu semua dah dicek jugalah. Bukan ikut kesesuaian kita ya. Maknanya kesesuaian ayat seperti mana yang telah ditafsirkan, yang seperti mana yang telah diterjemahkan. Mengikut kefahaman dan terjemahan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Of course lah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Lan nasab Tidak sekali-sekali. Tidak sekali-kali. Jelas tak saya tulis tu? Kalau saya tak tulis pun tak apa kot. Cuba jawab secara lisan saja. Lam jasam. Tidak ataupun belum. Tidak yang memberi maksud belum. Min jar Daripada. atau dari maka lalu. Lakin Akan tetapi. la jazam Tidak. jangan. Janganlah. Janganlah. Sesungguhnya. Ala Ke atas. an bahawa lam sukun ndaklah ila Kepada. qad benar-benar atau pasti. Qad benar-benar atau pasti. Boleh dua-dua. La jar bagi. La nafiyah tidaklah.
In jazam, jika atau sekiranya, wa dan ataf, dan, ka seperti jar, seperti, lau syarat, jikalau jika, lam jazam, tidak atau belum, fi dalam tidak, lakin akan tetapi kan tetapi, au atau la kecuali, fi dalam di dalam, pada atau di. La jazam, janganlah. kena lagi. Kalau kita kelas fizikal kan, saya sudah pernah buat, dan maksudnya semua dalam kelas fizikal ni kita boleh buat kuis benda-benda macam ni. Siapa cepat pusingan pintar pantas kan, jadi siapa boleh bagi hadiah. Tapi ni sebab yelah boleh je, tapi maksudnya kalau dalam kelas dengan anak-anak macam seronok lah. Kalau budak-budak dia cepat lagi dia fikir. Boleh tak apa, jadi kita slowkan sikit. Kita slowkan sikit punya pace tu. Okey, B dengan pada dia 9 tahun tu. Masya-Allah. Fa Maka lalu la taukid Nescaya. nescaya ataupun nescaya, betul. Anna Bahawasanya bahawasanya ala ke atas atas maka atau lalu an bahawa la bagi belajar bagi bukan nescaya. Siapa kata lajar tu nescaya, disalahlah sikit terjemahan tu ya. Inna sesungguhnya qad benar-benar pasti, ila kepada, lau jikalau, wa dan la tidak ni saya janganlah sebab dia nafiah. Kalau bawah tulis jazam, baru terjemahan dia janganlah. Okey. Tuma kemudian ka seperti au atau illa kecuali melainkan min daripada. Okey, alhamdulillah. Baik, jadi selesailah pelajaran ke-7 dan maknanya latihan yang ke-7 ni kita menghimpunkan semua. Apa nak buat sekarang dengan apa yang kita dah belajar ni? Boleh mula mencari, identify, buat exercise untuk identify huruf-huruf yang kita dah pelajari dan cuba terjemah. Kita boleh mulakan dengan mushaf latihan. Satu mushaf latihan. Orang yang baby steps ni, jadi boleh guna mushaf latihan ya. Cuba kawan-kawan semua tunjuk dekat skrin tu. Mungkin nampak mushaf latihan. Atau siapa yang dah buat mushaf latihan ni, dia boleh cek kembali kepada mushaf Madinah Munawwarah. Maksudnya yang macam ni. Ambillah sekarang ni kita tengah baca surah apa? Surah apa yang kita tengah baca sekarang kalau tarawih? Dah sampai mana? Surah Ali Imran. Kita masih Al-Baqarah. Jadi boleh cuba cari. Kenapa dia Cik Zainal? Perlu bantuan? Tak apa, tanya je kalau ada soalan. It's okay. Alright. Jadi kita boleh carilah yang kita dah pelajari. Ni saya buka je surah Taubah. Warna biru, latihan. Yang nipis sekali, yang paling nipis dalam himpunan tu. Bagi yang tak ada, boleh gunakan Quran teruslah yang belum ada ya. Maknanya kita cari huruf. Cuba buat Fatihah. Yang mana kita dah belajar saja. Ya. Mawadah dengan Aisyah dah banyak kan, dah habis, dah habis Al-Baqarah, cuba cari, terjemahkan. Tengok huruf yang lain pula. Gunakan mushaf yang tak ada warna ni, ya. Baik, ada soalan pelajar-pelajar online saya yang saya katakan hari ni kita dah reduce by half lagi. Dah ramai yang syahid ke? Saya harap besok naik lagi lah ni ya, orang datang kelas ni. InsyaAllah.
Laju ke? Laju ke kawan-kawan Teacher, online? nak tanya teacher, fa tu kan ada dua. Kita Satu ada soalan daripada kawan di online. Siapa yang bertanya? Rai. Rai. Okey, Puan Rai. Dia fa tu dia ada dua kan. Satu tu maka atau lalu tu jawab. Macam mana kita nak kenal dalam Quran tu? Okey, kadang-kadang kalau kita lihat apa yang datang selepas dia. Tapi kita belum belajar lagi kalimah yang berikutnya tu. Okey, kalau kalimah tu fa ni, kalau dia tulis syarat, maksudnya kalau fa jawab ataupun jawab, kita biasanya maka lah. Kalau astagfirullah. Okey, fa kadang fa ataf, fa ataupun fa jawab. Fa jawab. Kalau fa jawab biasanya maksud dia maka. Kalau fa jawab maka. Kalau fa ataf? Kalau fa ataf pun boleh maka. Dan biasanya kalau kita nak tahu tu, boleh juga lalu tu kan. Biasanya kalau fa yang memberi maksud lalu diikuti selepasnya dengan fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Tapi benda ni jangan kita rigid sangat. Macam kita kena faham. Ini kita belajar peringkat kalimah aja. Jadi kita nak dapatkan maksud umum. Kalau semua tu kita letak maka, at this point tak ada masalah. Macam mana pun maka tu, macam saya kata tadi, dia adalah memberi maksud yang immediate. Benda tu immediate. Jadi kita bezakan maka dengan lalu berdasarkan fi'il apa yang immediately follow dia tu. Kalau fi'il madhi kita guna lalu. Kalau fi'il mudhari' ataupun yang lain daripada tu kita gunalah maka. Fi'il madhi je. Sebab benda tu dah berlalu macam gitulah. Jadi lalu apa yang terjadi? Maknanya efek fa ni selalu menunjukkan efek ya. Baik. Ada soalan lain? Very good question. Boleh jawab terus sebab it's relevant to the topic. Okay, kalau kita dah selesai ni, tak ada soalan, insyaAllah besok kita akan masuk topik baru. Topik ni memerlukan kita untuk memberi penumpuan jugalah. Lagi satu kan saya nak kata, dalam surah 7 ayat 204 Allah menyebutkan ini sikap kita lah. Semalam Cik Saziman ada kongsi dalam grup tentang kita belajar Quran ni, it's about sikap dan juga satu lagi teknikal dan juga sikap. Jadi sikap tu disebutkan Allah kata dalam surah 7 ayat 204. Jadi kita ni dalam belajar. Kita belajar nak baca faham. Kita dah kenal huruf, sekarang kita baca nak faham. Jadi Allah kata, cik kita baca ayat ni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Ini perkataan la'alla ni kita dah belajar. So kita dah boleh, bila dengar satu ayat tu kita dah boleh cuba terjemahkan yang kita tahu. Sekarang ni huruf. Tapi ayat ni sangat-sangat penting dan dia mengenai lah apa yang kita belajar kan. Maksudnya kita dah, yang mana kita boleh terjemah, kita terus terjemah. Okey. Jadi tengok saya penggal ni. Boleh nampak ke? Nampak. Nampak yang mana kita dah tahu, contoh wa. Wa apa maksud dia? Dan. Ni belum. Dan apabila telah dibacakan ia Al-Quran itu, apa? Maka istami'ulah, dengarlah oleh kamu, beri perhatian sebab dia ada penambahan ni. Ni kalau kita belajar, nanti kita belajar modul 2, kita akan belajar sedikit tentang saraf, kita belajar sedikit tentang i'rab tu kan, penambahan huruf tu kan. Jadi maksudnya macam Allah kata, perdengarkan, beri tumpuan untuk mendengar oleh kamu bagi lah belajar. Belajar apa? Tidak. Bagi. Baginya. Wa Dan. ansitu. Maknanya diamlah oleh kamu. Diam. Diam untuk fokus tu. Maknanya diam, dengar. La'alla supaya Supaya kamu
turhamun, kamu dirahmati. So dalam perkataan ni ada perkataan la'alla. La'alla ni bila kita kata supaya, dia boleh jadi, dia akan jadi macam tu. Ini untuk yang positif. Kalau untuk benda-benda negatif baru kita kata terjemahan dia boleh jadi. Ni untuk positive connotation. Maknanya kalau kamu nak dirahmati, kamu hendakkan rahmat daripada Allah, maka berilah, dengarlah Al-Quran itu, berilah tumpuan kepadanya dan diam. Untuk kita fokus, kita mesti diam. Sama ada kita diamkan bising-bising dalam kepala kita, benda-benda lain, masalah kita tu, dan juga persekitaran kita kena kita diam supaya kita dapat rahmat daripada Allah tu. Setiap satu huruf Allah kata, Nabi kata setiap satu huruf tu dapat pahala kan, 10 kebaikan. So berapa huruf dalam satu ayat ni? Berapa huruf yang hari ni kita dah belajar? Tapi kita nak dapat, kenapa kita belajar? Nak dapat rahmat daripada Allah. Jadi bila Quran kita diperdengarkan, kita kena dengar dan beri tumpuan supaya pasti kalau kamu buat begitu, kamu akan dirahmati, kamu akan mendapat rahmat. Itu je, la'anlah tu, itu konteks saya. Ya. Satu semua Supaya. Supaya tu pastilah. Pastilah, mesti dapat. Kalau buat macam ni, supaya dapat. Dia konteks saya, agar tak boleh. Agar tu, agar tu kita maybe. Dia macam mudah-mudahan pun maybe. But when Allah says la'alla, maksud dia pasti dia jadi macam ni. Pasti. Supaya kalau kamu nak bertakwa, kamu buat macam ni. Atau ada dia akan bagi list tu macam tu. Baik. Jadi untuk hari ini saya kira cukup dulu dan cuba consolidate ataupun perkukuhkan apa yang kita dah belajar dan kita dah belajar hari ini dan minggu lepas dan kita pertingkatkan, maksudnya kita gunakan sama ada kita guna mushaf latihan atau kita gunakan mushaf ni dan kita mulakan dengan Al-Fatihah untuk mengenal huruf-huruf. Cari huruf tu, cuba terjemah huruf je dulu. Huruf yang kita dah belajar iaitu kata tugas dan juga kata sendi. InsyaAllah kita akan lihat macam mana peranan harf ini dalam isim dan pelajaran-pelajaran yang seterusnya. Baik. Jadi setakat tu dulu. Ada soalan ke? Saya tengok sekejap chat. Tak ada kot. Tak ada. Masih boleh teruskan untuk war-warkan pada rakan-rakan tentang kelas ini ya. Macam mana? Mudah-mudahan jadi saham untuk kita juga. Kita bagi tahu kepada rakan-rakan yang lain. Okey. Baik. Ya? Tadi surah berapa ya? Surah 7. Surah Al-A'raf ayat 204. Terima kasih. Okey. Jadi setakat ni dulu aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum Allahumma ij'al hadza jama'na jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma Allahumma inna nas'aluka hubbak yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.